Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Zaleha binti Ghazali, guru kimia dari SMK Zainab. Hari ini akan membincangkan dengan pelajar kaedah menjawab esei kertas 2. Pada kali ini, cikgu mengambil tajuk sebatian karbon kerana dikatakan tajuk ini tidak popular di kalangan pelajar. Kenapa ya? Mungkin kerana tajuk ini memerlukan pelajar banyak mengingat. Oleh kerana pelajar merasakan susah untuk menghafal tajuk ini, maka pelajar mengambil keputusan untuk menghukum tajuk ini sebagai tajuk yang susah. Okey, kita mula untuk mengingat semula tajuk ini ya. Dalam tajuk sebatian karbon ini, pelajar telah belajar berkenaan dengan 5 siri homolog iaitu alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Okey, untuk mengingat kelima-lima siri homolog ini adalah lebih mudah bagi pelajar untuk buat perkaitan di antara siri homolog ini. Iaitu macam mana nak buat perkaitannya? Iaitu kalau kita tengok alkana, alkohol, asid karboksilik sebenarnya dia ada perkaitan di antara satu siri homolog dengan siri homolog yang lain. Okey, contohnya kalau kat sini kita bermula dengan alkohol, okey. Alkohol kita boleh tukar kepada asid karboksilik iaitu melalui tindak balas dipanggil tindak balas pengoksidaan. Okey, manakala alkohol juga boleh ditukarkan kepada alkina iaitu melalui tindak balas pendihidratan dan alkina juga boleh ditukarkan kepada alkana melalui tindak balas penambahan, tindak balas penambahan. Okey. Tindak balas penambahan ini melalui banyak tindak balas iaitu di mana tindak balas penambahan kalau lebih spesifiknya kita boleh katakan tindak balas penambahan hidrogen ataupun dikenali sebagai penghidrogenan. Okey, tindak balas penghidratan di mana kita tambah air dengan kehadiran mangkin, asid fosforik, suhu 300 degree Celsius dan tekanan 60 atm. Ni semua kena ingat ya pelajar, kalau tidak kita tak boleh nak jawab soalan soalan sebatian karbon, sebab soalan sebatian karbon ni banyak memerlukan pelajar mengingat. Okey, dan seterusnya penambahan halogen dipanggil penghalogenan, penambahan haloalkin dan juga penambahan air juga, tetapi kat sini kita guna larutan kalium manganat 7 berasid. Dan pelajar juga perlu tahu selain daripada perubahan di antara alkana dengan alkina, juga pelajar perlu tahu dari segi sifat tindak balas. Contohnya alkana dengan alkina, yang pertama dari segi formula AM. Tadi cikgu kata macam mana nak berubah di antara alkina dengan alkana, alkohol kepada asid karboksilik dan seterusnya. Yang penting juga di sini bila kita nak mengenal alkina, kita kena tahu formula AM-nya. Formula AM-nya. Formula AM bagi alkina, formula AM bagi alkana, formula AM untuk asid karboksilik, ester dan seterusnya. Dan bila kita sebut asid karboksilik, sifat kimianya sama dengan sifat kimia asid, iaitu bertindak balas dengan logam reaktif, bertindak balas dengan logam oksida, bertindak balas dengan logam karbonat dan seterusnya. Dan juga oleh kerana alkina kita tahu ia ada ikatan double, maka alkina sahaja boleh melalui tindak balas dikatakan tindak balas penambahan, iaitu daripada alkina akan jadi polialkina. Contohnya kat sini cikgu bagi etina. So melalui tindak balas penambahan ataupun pempolimeran kat sini hasilnya adalah polietina. Dan kalau kita tengok kepada alkana pula, alkana dari segi formula strukturnya ataupun kita tengok dari segi formula AM dia CnH2n+1. Di mana kat sini kalau kita tengok formula AM untuk alkana di mana dia dah tepu Jadi bila dia tepu dia tak boleh melalui tindak balas kecuali dengan kehadiran ultraviolet iaitu tindak balas dengan bromin dan seterusnya. Satu lagi yang penting dalam tajuk ini adalah di mana kita nak hasilkan alkina daripada alkohol, di mana ini satu tindak balas yang biasa juga ditanya dalam soalan dan diagram ini juga
perlu pelajar-pelajar ingat macam mana nak melukis diagram ini. Okey, jadi secara ringkasnya, tajuk sebatian karbon dan hubungan di antara siri-siri homolog dengan dalam sebatian karbon ini kita boleh buat dalam satu muka surat sahaja. Jadi kalau kita boleh menguasai keseluruhan ini, maka untuk menjawab soalan cikgu rasa tidak ada masalah. Okey. Dengan itu kita tengok soalan contoh soalan contoh soalan. Okey, soalan yang pertama. Satu hidrokarbon W mengandungi 14.29% hidrogen berdasarkan jisim. 10.5 gram hidrogen W menempati 6 desimeter padu pada keadaan suhu. Makna kat sini pada suhu bilik. Okey. Bila kita tengok soalan ini, yang pertama kita cuba keluarkan apa soalan ini bagi, maklumat apa dibagi kat kita ya. Satu kat sini dia bagi apa? Dia bagi kat sini adalah hidrokarbon. Okey, apa hidrokarbon? Apa yang kita tahu tentang hidrokarbon? Hidrokarbon ini adalah sebatian kimia yang mengandungi hanya karbon dan atom hidrogen sahaja. Maknanya kat sini kalau dibagi satu hidrokarbon mengandungi 14.29% hidrogen, maknanya daripada 100%, lebihnya adalah atom karbon. Atom karbon. Itu maklumat yang pertama diberi dalam soalan. Yang kedua berdasarkan berdasarkan jisim. Yang kedua 10.5 gram hidrokarbon menempati 6 desimeter padu pada keadaan bilik. Pada keadaan bilik. Itu dua maklumat yang diberi kepada pelajar dalam soalan ini. Dalam soalan ini. Soalan tanya pelajar. Soalan cuba kita tengok soalan 6 markah. Tentukan formula empirik dan formula molekul bagi hidrokarbon W. Kalau kita tengok kat sini, kita tak belajar kan dalam tajuk sebatian karbon formula empirik. Formula empirik ini kita belajar dalam tajuk mana? Dalam tajuk 3, iaitu formula dan persamaan kimia. Tetapi dia boleh buat perkaitan tajuk 3 formula dan persamaan kimia dengan dengan sebatian karbon, di mana dalam tajuk sebatian karbon dia juga boleh tanya pelajar macam mana nak mengira formula empirik. Jadi formula empirik dengan formula kimia ini yang kita tahu apa dia? Kita tahu adalah berkaitan di mana formula empirik ini bila kita darab dengan suatu number iaitu N adalah sama dengan formula molekul. Jadi kat sini maklumat diberi kepada kita, dia tak bagi apa, dia tak bagi formula empirik apa, dia tak bagi formula molekul apa. Jadi maknanya daripada maklumat yang diberi, mana kita kena cari formula empirik dan kemudian barulah kita boleh cari formula molekul. Dan kita tahu perkaitan antara formula empirik dengan formula molekul adalah kita boleh mengira dengan menggunakan formula empirik darab dengan satu nombor dapat formula molekul. Jadi bila langkah yang pertama kita perlu mencari formula empirik. Jadi bila kita nak mencari formula empirik, selalu pelajar cikgu bila nak cari formula empirik dia lupa untuk buat jadual. Jadi bila dia buat jadual, maklumat ini tak buat jadual, maklumat yang digunakan untuk mengira ini tidak lengkap. Contoh dia tak buat jisim, dia tak buat kira, lepas tu dapat jawapan. Jadi untuk kita mengira dengan lebih lengkap, dengan lebih selamat, maka kita buat jadual dan lepas itu kita aturkan atom apa yang kita nak guna untuk mengira formula empirik. So sekarang ni bila formula empirik yang kita nak kira adalah hidrokarbon, maka hidrokarbon itu adalah sebatian kimia yang mengandungi hanya karbon dan hidrogen saja. Maka kita buat 3 petak, letaklah hidrogen dengan karbon. Jadi untuk mencari formula empirik, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama kita kena kira jisim. Yang kedua, kita kena kira bilangan mol. Dan yang ketiga, kita kena hitung nisbah teringkas. Jadi yang pertama, kita hitung jisim. Jisim ini kalau diberi peratus, maka kita terus guna peratus. Tak payah susah-susah nak cari jisim. Peratus ni berapa jisim, tak perlu. Jadi cuma
ambil saja 14.29 itu sebagai jisim. Jadi macam mana kita nak dapat 14.29? Macam mana kita nak dapat jisim untuk karbon? So jisim untuk karbon kita boleh dapat dengan kita menolak 100 tolak dengan 14.29, dapatlah 85.71%. Ini dikira jisim. Okey. Langkah yang kedua adalah dengan kita mengira bilangan mol. So nak kira bilangan mol, langkah yang sama sajalah dengan yang kita belajar tajuk 3, iaitu kita bahagi dengan jisim molar. Jadi maknanya jisim bagi karbon adalah 85.7, maka kita kira jisim molar dengan kita bahagi dengan jisim molar bagi karbon 12, dapatlah nilai dia 7.1425. Sama juga dengan hidrogen, kita bahagi dengan jisim molar, dapatlah kita 14.29. Okey, 14.29 bahagi dengan 1 dapat 14.29. Okey, step yang ketiga, cari nisbah teringkas. Okey, nak dapat nisbah teringkas adalah dengan kita bahagi nilai terkecil. Jadi nilai terkecil antara 7.1425 dengan 14.29, nilai terkecil adalah 7.1425. Jadi kat sini kita bahagi dengan 7.1425, maka kita akan dapat rasionya adalah 1:2. Jadi bila kita dah dapat nisbahnya 1:2, maka daripada sini kita dapat formula empirik adalah sama dengan CH2. Okey, selesai satu bahagian, iaitu mencari formula empirik. Okey, sekarang kita nak cari formula molekul. Okey, dengan kita kita tahu perkaitan, iaitu formula empirik adalah sama dengan formula empirik darat dengan suatu nombor n adalah sama dengan formula molekul. Tetapi formula molekul tak diberi, cuma yang diberi adalah isi padu hidrokarbon adalah 6 desimeter padu. Okey. 6 desimeter padu ini, kalau pelajar tahu formula molekul ini adalah sama nilai dia dengan jisim molar. Jisim molar adalah jisim untuk 1 mol. Jadi apa yang kita perlu buat di sini, maknanya isi padu hidrokarbon 6 desimeter padu ini kita kena tukar kepada mol, iaitu dengan bahagi dengan isi padu molar, iaitu 24. Jadi kita dapat 0.25 mol. Okey, maknanya 0.25 mol hidrokarbon W ini adalah sama dengan 6 desimeter padu. Okey, 6 desimeter padu. Okey, jadi di sini 0.25 mol ini adalah sama dengan 10.5 gram. Ini soalan bagi kat kita. Jadi kita nak tahu 1 mol, sebab kita nak tahu apa dia? Kita nak tahu jisim molarnya. Jadi bila kita nak tahu 1 mol, maka kita boleh kiralah menggunakan kaedah matematik. So kita dapat 1 mol adalah sama dengan 42 gram. Okey, jadi bila kita dah dapat 42 gram, maka pelajar boleh masuk dalam formula, iaitu formula empirik tadi. Kita dapat CH2 darat dengan satu nombor n sama dengan 42, maka pelajar boleh dapat nilai n. Dah dapat nilai n, maka pelajar boleh kiralah formula empirik, iaitu CH2 darat dengan 3, maka formula empiriknya adalah C3H8. C3H6. Okey. Okey, selesai soalan yang pertama, 6 markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, nyatakan nama siri homolog bagi W dan terangkan jawapan anda. Okey, kita nak tahu siri homolog bagi W, maka kita kena tengok formula molekul yang kita dapat tadi. Formula molekul yang kita dapat tadi adalah C3H6, dan kita dah ingat dah formula AM bagi setiap siri homolog. Contohnya kita tahu alkana, dia punya formula AM adalah CnH2n+2. Alkina CnH2n. Maka daripada formula molekul ini kita boleh dapatkan formula AM-nya untuk kita tahu nama siri homolog bagi W tersebut. Jadi daripada sini kita dapati bahawasanya formula AM bagi C3H6 itu adalah CnH2n. Maka daripada formula AM CnH2n diminta awak nyatakan nama siri homolog, maka kita boleh dapatlah siri homolognya adalah alkana.
alkina. Okey, siri homolognya adalah alkina. Dan diminta terangkan jawapan anda kenapa alkina dengan satu markah lagi, iaitu kenapa kita kata alkina tadi? Sebabnya kita tengok dari segi formula AM, iaitu formula AM-nya adalah CnH2n. Okey, jadi dua markah. Satu markah untuk siri homolognya adalah alkina, dan markah yang kedua adalah kerana formula AM-nya adalah CnH2n. Okey. Soalan seterusnya, tulis persamaan kimia seimbang, okey, bagi pembakaran lengkap untuk hidrokarbon W dan oksigen. Okey, kat sini kita perlu tahu pembakaran lengkap, pembakaran lengkap, okey. Pembakaran lengkap menghasilkan dua saja hasilnya, iaitu gas karbon dioksida dengan air. Jadi bila kita sebut pembakaran, maknanya hidrokarbon tersebut kita bertindak balaskannya dengan oksigen. Jadi persamaan kimia kita C3H6, okey, tambah O2 menghasilkan CO2 dan juga H2O. Jadi dekat sini persamaan untuk dua markah. Yang pertama dilihat pada formula untuk bahan betul, yang kedua formula untuk hasil betul. Okey, formula bahan kimia untuk hasil betul, formula bahan kimia untuk bahan tindak balas betul. Okey. Yang kedua, markah yang kedua adalah dari segi seimbang. Jadi nak seimbang sebatian sebatian karbon ini, cikgu lebih suka ikut step. Step yang pertama kita imbangkan C. Oleh kerana bahan C3, maka dekat hasil kita letak 3 kat depan CO2 supaya jadi karbon tu 3. Okey. Kemudian hidrogen ada 6, nak hidrogen 6 juga di sebelah hasil, maka kita letak 3 di sebelah H2O. Okey, sekarang ini kita imbang O. Nak imbang O, kita bilang O pada karbon dioksida, bilang O pada O. Bila kita bilang O pada karbon dioksida dengan air, maka kita dapat oksigen itu ada 9. Maka kita letak 9/2. Okey, boleh untuk hidrokarbon untuk kita letak pecahan. Tetapi kalau kita tidak nak letak pecahan, maka kita tak nak letak 9/2. Kita boleh darab dengan 2 keseluruhan persamaan, maka kita akan dapat persamaan baru, iaitu 2C3H6, okey, plus 9O2 menghasilkan 6H2O. 6CO2 dengan 6H2O. Ini kalau kita tidak nak buat dalam pecahan. Okey, dua-dua boleh, dua-dua boleh diterima. Jadi kalau persamaan ini kalau ada seimbang, maka dua markah untuk seimbang. Okey, dua markah. Yang pertama ditengok dari segi formula untuk bahan betul, yang kedua formula untuk hasil betul, satu markah. Markah yang kedua adalah untuk imbangkan. Imbang ni maknanya bilangan karbon sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, bilangan hidrogen sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, dan bilangan oksigen pun sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Okey, jadi dengan itu kita dapat dua markah untuk tulis persamaan kimia. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadual 7 menunjukkan beberapa maklumat mengenai tiga ahli dalam satu siri homolog. So kita tengok jadual 7. Tengok jadual 7. Okey, jadual 7 diberi kepada kita siri homolog alkina, iaitu etina, propina, butina, dan formula molekul diberi. Cuma maklumat lain yang diberi adalah penyediaan, di mana ketiga-tiga penyediaannya adalah melalui tindak balas pendihidratan alkohol, pendihidratan alkohol. Dan yang kedua, tindak balas kimia, di mana semua kumpulan siri homolog ini, ahli bagi siri homolog ini melalui tindak balas kimia yang sama, iaitu penghidrogenan, di mana etina melalui tindak balas penghidrogenan membentuk alkana, dan kalau kita tengok semua boleh membentuk alkana melalui tindak balas penghidrogenan. Okey, tindak balas penghidrogenan. Okey,
bila kita tengok maklumat dalam jadual ini yang diberi kepada kita, apa yang kita nak buat, kita kena kaitkanlah, okey, apa yang kita dah belajar sebelum ini, apa yang kita dah ingat, okey. Kalau kita tak ingat, memang kita tak bolehlah nak mengaitkan, okey, nak mendapatkan maklumat lebih detail daripada jadual ini, okey. Penyediaannya, contoh dikatakan pendihidratan alkohol. Okey, ini diagram ini memang pelajar kena hafal macam mana nak menyediakan alkina daripada alkohol. Ni familiar, okey, familiar diagram dalam tajuk sebatian karbon, okey, dalam tajuk sebatian karbon, okey. Jadi kena ingatlah di mana dalam eksperimen ini wool kaca, kita guna wool kaca direndam dalam alkohol, okey, wool kaca direndam dalam alkohol. Maka bila kita panaskan, serpihan porslin dan alkohol akan lalu melalui serpihan porslin akan terbentuklah alkina. Dan kita boleh kumpulkan alkina ini, gas alkina melalui kita panggil kaedah penyesaran penyesaran air, tidak balas penyesaran air. Okey. Di mana kalau alkohol itu yang kita guna adalah etanol, maka hasil kita akan dapat adalah etina. Okey, sekiranya alkohol yang kita guna adalah propanol, maka hasil kita akan dapat adalah propina. Dan sekiranya alkohol itu kita guna adalah butanol, hasilnya adalah butina. Okey, hasilnya adalah butina. Okey, kaedah sesaran air ini di mana dalam besin kita letakkan air. Jadi gas etina, gas propina yang terhasil itu, so kita akan kumpulkan dalam tabung uji melalui kaedah sesaran air. Okey, ini kena hafal lah tindak balas pendihidratan sebab kita tak tahu soalan macam mana yang keluar. Okey, so kalau kita hafal senang. Jadi nak menjawab soalan, huraikan eksperimen contohnya. Okey, kita pergi kepada sifat kimia pula. Okey, tindak balas penghidrogenan. Ini pun pelajar kena hafal. Di mana alkina, contoh kat sini cikgu buat formula molekul untuk etina. Etina melalui tindak balas penghidrogenan. Ini tindak balas penambahan, iaitu tambah gas hidrogen. Okey, tindak balas penghidrogenan. Tetapi kat sini perlu ada keadaan, iaitu kita perlu nikel sebagai mangkin dan suhu 180 degree Celsius. Maka daripada etina akan jadi etana, di mana ikatan Dubel putus, hidrogen akan masuk pada ikatan Dubel, maka daripada C2H4 akan jadi C2H6. Sama juga kalau cikgu ambil propina pun sama. Propina kalau melalui tindak balas penghidrogenan, maknanya tambah hidrogen dengan nikel sebagai mangkin, suhu 180 degree Celsius, maka hasilnya adalah propana, iaitu daripada C3H6 akan jadi C3H8. Dikatakan tindak balas penambahan, hidrogen masuk je dalam sebatian propina. So bila masuk ikatan Dubel putus, maka C masuk, jadilah daripada C3H6 dia akan jadi C3H8. Okey, ni yang kita ingat semula, apa yang kita belajar dalam tajuk sebatian karbon. So kita tengok macam mana kita nak guna apa yang kita ingat ini dalam menjawab soalan. Okey, contoh soalan tadi, soalannya berpandukan kepada jadual 7. Jadual 7 yang diberi kepada pelajar tadi, nyatakan 4 ciri bagi suatu siri homolog. 4 ciri, ciri bagi suatu siri homolog. Bila kita nak tengok ciri-ciri bagi suatu siri homolog, bila kita lukis formula struktur adalah lebih senang bagi pelajar melihat ciri bagi suatu siri homolog. Contoh kat sini cikgu lukis C2H4, etina. Kita ada pada etina, kita ada propina, kita ada butina. Apa yang kita nampak? Nampak dari segi butina,
Okey, propina, etina ni. Okey, kalau kita tengok tadi formula dia sama kan? Dua-dua nak dapat kalau C2H4, C3H6, C4H8, maknanya kat sini formula nya sama. Okey, formula nya sama. Tetapi kalau kita tengok dari segi perkaitan antara siri-siri homolog ini, contohnya katakanlah cikgu nak buat perkaitan antara C2H4 dengan C2H6 dengan C4H8, C2H4 dengan C3H6 ini bezanya adalah CH2. Okey, manakala C3H6 dengan C4H8 bezanya juga adalah CH2. Dan kalau kita ambil C5, C5H10 bezanya juga adalah CH2 dengan C4H8. Dengan secara tak langsung kita boleh kata beza antara ahli dalam siri siri homolog ini adalah CH2. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok kat sini, kita tengok semua alkina ini mempunyai ikatan double. Kan semua ada ikatan double. Maknanya kita nak kenal alkina adalah dengan kita melihat ikatan double antara karbon dengan karbon atom. Jadi ikatan double ini adalah kumpulan berfungsi. Okey, jadi bila dia minta nyatakan 4 ciri bagi satu siri homolog, maka kita boleh nyatakanlah 4-nya. Contoh apa dia? Contoh yang pertama, kita boleh kata semua ahli mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Apa kumpulan berfungsi itu? Iaitu C ikatan double dengan C. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok tadi, boleh diwakili dengan formula yang sama. Satu formula Apa satu formula iaitu CnH2n. Okey. Yang ketiga, kita boleh kata juga iaitu perbezaan antara satu ahli dengan ahli berikut adalah CH2. Tadi cikgu dah tunjuk dah macam mana kita nak kira dapat CH2. Dan kita juga boleh katakan daripada jadual 7 tadi juga dia dah bagi tahu kita bahawasanya semua ahli boleh disediakan dengan menggunakan kaedah penyediaan yang sama. Itu apa penyediaannya? Iaitu melalui tindak balas pendihidratan alkohol. Dan kita juga boleh kata semua ahli mempunyai sifat kimia yang sama. Apa sifat kimia dalam jadual tadi? Bertindak balas dengan hidrogen menghasilkan kumpulan homolog alkana. Okey, ni contoh nyatakan 4 ciri bagi satu siri homolog. Tetapi cikgu bagi 5. Oleh kerana markah dia 4, maka pelajar perlu jawab 4 saja. Baru biarlah cik pelajar dapat ingat banyak. Tetapi bila markah nak 4, maka jawab 4 sahaja, tak perlu jawab banyak ya. Jadi okey, masa untuk seterusnya kita boleh guna untuk jawab soalan seterusnya. Jadi biasanya markah kalau 4 markah yang dikehendaki adalah 4 poin. 4 poin. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Etina boleh disediakan dengan etanol. Huraikan penyediaan etina di dalam makmal dalam huraian anda, sertakan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Seterusnya cadangkan satu ujian kimia untuk menguji gas etina yang terhasil. Jadi apa yang perlu pelajar lakukan? Perkara pertama, bila kita melihat soalan ini, kita baca soalan ini, kita garis dulu. Apa soalan ni tanya? Kadang-kadang kita pelajar-pelajar dia hanya tengok satu soalan saja, sedangkan dalam soalan itu ada 3 soalan. Contohnya soalan ini. Okey, yang pertama dikata huraikan. Okey, huraikan penyediaan etina di dalam makmal. Yang kedua ditanya apa dia? Dia minta awak sertakan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Yang ketiga dia nak apa dia lagi? Dia nak nyatakan satu ujian kimia untuk menguji gas etina yang terhasil. Maka kat sini dalam 3 soalan ini ada 3 benda yang dia nak daripada pelajar. Okey.
Sekarang cikgu nak pergi kepada soalan yang pertama, iaitu huraikan. Huraikan. Okey. Bila nak huraikan, biasalah. Biasanya kalau huraikan, maknanya apa yang kita nak. Bila kita nak nak huraikan sesuatu penyediaan, yang pertama biasanya kita cari reagen. Reagen apa yang kita nak guna ni untuk menyediakan itina ni? Nak buat macam mana nak buat itina ni? Daripada tindak balas apa nak dapat itina ni? Yang kedua, kaedahnya. Kaedah mana yang kita nak guna untuk menyediakan itina? Yang ketiga, kena ada pemerhatian. Okey, tu bahagian huraikan penyediaan itina. Okey, sebenarnya nak menyediakan itina dah diberi dalam jadual 7 tadi, iaitu itina boleh disediakan melalui tindak balas pendehidratan, okey, alkohol iaitu etanol, dan diagram tadi pun cikgu dah bincang dengan pelajar. Okey, jadi di sini diagram yang cikgu kata penting tadi kita boleh guna dalam soalan ini. Walaupun soalan ini tidak minta pelajar untuk melukis diagram, tetapi cikgu lebih suka untuk pelajar lukis diagram. Kenapa? Sebab daripada diagram yang kita lukis itu kita boleh nyatakan kaedah. Okey, kaedah. Kalau ia di kertas 3, kita boleh ambil bahan radas, okey. Selain pada kaedah, boleh juga kita ambil bahan dan radas daripada diagram. Okey. Nak menyediakan itina, macam mana diagramnya? Okey, diagramnya ni. Ini memang kena ingat, ni diagram ni nak menyediakan itina. Kan cikgu kata tadi kan, okey, kalau itina alkohol itu misilah etanol, barulah kita dapat itina. Jadi bila kita dah lukis diagram ini, okey, lukis diagram ini, macam mana kita nak dapat langkahnya? Okey. Jadi daripada diagram ini tak perlu lukis comel-comel lah, sebab soalan tak minta kita kita lukis diagram. Jadi kalau kita lukis diagram pun tak ada markah lah. Cuma yang kita lukis untuk apa? Untuk kita menyatakan kaedah nak jawab soalan ini macam mana. Okey, nak buat kaedah tu macam mana. Okey. Jadi bila kita daripada diagram tu kita boleh atur. Okey, aturlah. Okey, step yang pertama nak buat apa dulu? Katakanlah dekat sini cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat bahagian bahagian wool kaca dulu. Wool kaca dulu. Jadi cikgu letak satu dekat wool kaca tu. Apa kita nak buat dulu? Wool kaca tu kita kena celup ataupun kita kena rendam dalam etanol. Okey. Jadi yang pertama cikgu pun boleh lukis, boleh tulis. Okey, step yang pertama cikgu letak dekat wool kaca. Maka step yang pertama cikgu boleh kata wool kaca dicelup ke dalam etanol dan dimasukkan ke dalam tabung didih menggunakan forceps. Okey, perlu diingatkan kepada pelajar, okey, wool kaca ini adalah bahan karsinogen pelajar, sebab dia tak larut dalam air. So kalau awak pegang dengan tangan, dia sudah boleh masuk ke dalam tubuh kita, dia bahan karsinogen. So bila bahan karsinogen, kalau boleh nak melakukan eksperimen ini, pelajar kena pakai mask, pelajar kena pakai forceps, okey, ataupun sarung tangan kena pakai, sebab kita tak nak sentuh ada kulit kita, okey, kulit kita. Okey. Okey, so bila kita dah buat step yang pertama, letak satu kat situ, kita tulis wool kaca dicelup ke dalam etanol dan dimasukkan ke dalam tabung didih dengan menggunakan forceps. Okey, kenapa tabung didih kat sini? Sebab kita nak panas. Pelajar jangan tukar pula tabung uji dengan tabung didih. Tabung uji tak boleh panas, tabung didih yang boleh panas. So kat sini kita guna apa? Guna tabung didih. Okey, yang pertama, kita nak letakkan tabung didih tu supaya dia tegak rata macam tu. Takkanlah kita nak pegang sepanjang eksperimen kan. Jadi kita kena letak dia mendatar macam tu. Kita nak buat apa? Yang kedua, kita kena kita pun letak. Yang kedua, kita nak apa? Kita nak apitkan. Kenapa kita nak apit? Sebab kita nak masuk serpihan porselin tu. Kalau kita tak apit nak masuk serpihan porselin, dibangun serpihan porselin tu akan masuk ke dalam. So kena pada wool kaca tersebut. Sedangkan kita nak letak serpihan porselin itu di bahagian tengah tabung didih. Okey, jadi langkah yang kedua kita nak apit. Kemudian yang kedua kita tulis yang kedua. Kemudian kita pun tulislah langkah yang kedua apa dia? Iaitu kita nak apitkan tabung didih secara mendatar menggunakan kaki retor. Okey, menggunakan kaki retor. Okey, dah sekarang dah kita dah apit dah.
Bila dah apik, apa kita nak buat seterusnya? Okey, seterusnya yang ketiga adalah kita nak letak serpihan porselin. Okey, sekarang kita buat apa? Letakkan serpihan porselin di bahagian tengah tabung tidik. Okey, di bahagian tengah tabung tidik. Dah kita letak porselin, sekarang ni apa dia? Tak buat lagi air kan? Kita tak buat lagi air dalam besin kan? Okey, so kita boleh letakkan air di dalam besin. So kita isikan air dalam besin. Okey, kemudian kita isi air juga dalam tabuji. Kemudian kita boleh kelangkupkan tabuji, okey, dan mulut tabuji di dalam air di dalam besin. Kemudian kita tengok tabung uji tu. Boleh tak dia tegak macam tu tanpa kita sokong dia? Kita tak boleh sokong dia kan? Kita tak boleh tegakkan dia tanpa disokong. Okay, tanpa disokong. Jadi macam mana kita nak sokong dia kat sini? Okay, nak sokong dia macam mana kat sini? Jadi kita sokong dia dengan kita apik pada kaki kereta. Jadi barulah tabung uji tu boleh tegak. Okey. Sekarang kita mulut tabung uji tu kita belum letak lagi dengan penyumbat, okey, dengan penyumbat. Okey. So sekarang ni kita tengok step seterusnya, step yang seterusnya bahagian salur kaca dengan penyumbat gabus tu. Okey, jadi bahagian yang seterusnya kita boleh buat kat sini, tutup mulut tabung didih menggunakan penyumbat gabus dan hujung salur penghantar itu kita masukkan ke mulut tabung uji di dalam air. Okey, so sekarang ni kita dah siap semua susunan radar seperti dalam rajah. Okey, bila kita dah siap semua susunan radar seperti dalam rajah, maka kita pun boleh buatlah step yang seterusnya, iaitu step yang ketujuh, iaitu kita boleh buat apa? Step yang ketujuh, kita panaskan serpihan porselin dengan kuat. Okey, diikuti kita panaskan etano juga dengan perlahan. Jadi bila kita panaskan etano, walaupun perlahan etano dah menjadi gas, maka dia akan lalu ke atas serpihan porselin. Bila dia lalu ke atas serpihan porselin, maka etina akan terhasil selepas lalu melalui serpihan porselin. Jadi gas etina tersebut akan melalui salur kaca masuk ke dalam air di dalam tabung uji. Jadi gas akan memenuhi ruang, gas akan naik ke atas dan air akan turun ke bawah, dan kita bolehlah kumpul gas itu di dalam tabung uji. Tadi kalau pelajar ingat, cikgu kata mesti ada pemerhatian. So dekat sini kita boleh selitkan pemerhatian. Okey, apa pemerhatian kat sini? Okey, kita boleh kata pemerhatian kat sini adalah gas etina yang terhasil dikumpul di dalam tabung uji melalui kaedah sesaran air, ataupun kita boleh kata gelembung gas terbebas. Okey, gas ini adalah gas etina dan ia dikumpulkan di dalam tabung uji melalui kaedah sesaran air. Okey, kita dah selesai. Okey, soalan yang pertama iaitu huraikan. Okey, soalan yang kedua tadi, okey, dia minta apa dia? Dia minta tulis persamaan kimia. Persamaan kimia seringkas saja, iaitu daripada etanol, okey, melalui serpihan porselin, maka dia akan jadi etina dan juga air. Okey, itu persamaan kimia. Okey, yang ketiga dia minta awak nyatakan ujian kimia. Okey, ujian kimia. Dan bila kita tahu bahawasanya alkina ini adalah satu hidrokarbon tak tepu, dan daripada apa yang kita ingat ia boleh melalui tindak balas penambahan, maka kita nak buat pemerhatian kat sini dari segi ujian kimia, maka kita boleh buat ujian sama ada dengan air bromine, benda yang berwarna. Boleh guna air bromine sebab air bromine kita ada warna perak, ataupun kita boleh guna lautan kali manganat 7 berasid sebab ia berwarna ungu. Jadi bila dia react, maka warna itu akan hilang. Jadi untuk ujian kimia pula, apa yang kita boleh kata kat sini? Okey, 5 titis air bromine dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi gas etina. Tetapi ni gas ni, kalau kita tak tutup, terlepaslah dia lah. Macam mana dia nak react dengan air bromine? Dia akan terlepas. Jadi mulut tabung uji itu kita kena tutup dengan gabus. Kemudian kita goncang. Apa pemerhatian dia? Warna perak air bromine dia warnakan. Okey. Ataupun kalau kita tak nak guna air bromine, maka kita boleh guna larutan kalium manganat 7 berasid. Tapi yang ni kena ingat, kalau tak guna perkataan berasid memang tak boleh markah, sebab
Kalau kalium manganat dia kena mari dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Pelajar selalu ni berasid ni dia lupa, okey, dia lupa. Jadi kalau tidak berasid memang tak boleh nak bertindak balas. Okey. Jadi 5 titis sama, ambil step yang sama, 5 titis larutan kalium manganat 7 berasid dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi gas etina. Jadi mulut tabung uji ditutup dengan gabus, kemudian goncang. Kemudian kita akan nampak warna ungu lautan kalium manganat 7. Okey, berasid warnakan. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja okey cikgu nak bincangkan dengan pelajar pada kali ini. Okey, cikgu harap pelajar dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey, terima kasih.